Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar sekalian? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan fizikal, kesihatan mental, yang baik kan, diberikan kekuatan dan semangat untuk kita teruskan sesi PDPR kita dan kelas online secara percuma ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung tajuk kita yang berikutnya, itu seperti mana yang kita dijanjikan, iaitu 4.2. Dan pada malam ini alhamdulillah kita peserta di talian kita, video live kita bertambah. Kita ada, sebelum ni kita ada hanya ditemani Nazrin, Sofia dan Nur Safira. Alhamdulillah pada malam ini cikgu bawa orang besar nak diberi gelaran Pak Long Pak Long. So juga pelajar daripada sekolah cikgu. So tahniah kerana sahut cabaran. Well done. That's a good job. Baik, insyaAllah pada malam ini cikgu minta pelajar bersedia dengan buku teks, dan bahan yang cikgu dah set, dah bagi dalam Drive, Google Drive. So agar banking kita berjalan lebih lancar, sama ada pelajar yang baru sampai bab ini ataupun pelajar nak buat ulang kaji balik ya. Baik, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan umur kita. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, guru-guru, sekian muslimin dan muslimat. Semoga dengan itu dapat memberi syafaat kepada kita, kebaikan kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqih fid din wa 'alim ta'wil. Baik, kepada para pelajar sekalian, so alhamdulillah kita dah ada 44 orang di talian. Kita nak kena laju laju sikit, kita nak buat banyak aktiviti pada malam ini. So kita tengok dulu apa yang ada untuk persiapan kita pada malam ini. Alright. So kita masuk dulu. Alright, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita nak bincangkan masih lagi dalam bab 4, sistem persekutuan sejarah tingkatan 5, dan malam ini kita akan bincangkan tentang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Baik. Dan seperti biasa pelajar sekalian yang baru berkenalan dengan Cikgu Yusof, so jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Semoga ianya bermanfaat kepada awak semua, bermanfaat kepada kita semua. Sebab apa, kalau awak tak tekan butang tu, dia awak kalau biasa awak dah subscribe, dia akan beri notifikasi setiap kali kelas yang cikgu adakan. Baik. Dia cikgu sampaikan nanti nak cari bahan dan sebagainya, sila tengoklah pada ni kalau terlepas kelas ke boleh masuk, tak ada masalah. Dan alhamdulillah banking kita program tuition online kita akan ditaja oleh yang Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Haji Nasarah, Menteri Tenaga dan Sumber Asli, yang elektrik kita ni dialah bahagian dia So insyaAllah banking ini akan berterusan teknik menjawabkan dan sebagainya hingga malam SPM 2021 yang dijadualkan pada Mac 2022 nanti insyaAllah. So sama-sama kita menyokong apa nilai benda baik yang diinspirasikan oleh Datuk Seri ini. Baik para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, so kita nak teruskan objektif kita. Malam ini kita nak masuk perkara yang kedua, menjelaskan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Baik. Sebelum itu pelajar sekalian, kita seperti biasa cikgu ingatkan kita adab kita belajar. Rujukan utama kita sediakan buku teks, dan buku mentor. Buku mentor cikgu tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. So buat sementara ini pelajar sekalian, buku mentor di dalam Shopee dah habis, akan restock balik pada 26 hari bulan 6 nanti. So pastikan awak masuk link yang betul sebab ada setengah tu awak tengok cikgu dapati ada orang penjual jual sampai RM30 lebih, RM20. Sebenarnya harga sebuah hanya RM10 sahaja RM10 sahaja Baik, pastikan awak masuk link yang betul cari yang maklumat yang betul tentang penjualan buku cikgu tingkatan 4 tu betul. Pastikan harga RM10 sahaja. Baik. Kita teruskan kita punya bengkel kita. Sebelum kita pergi lanjut,
Ya, kita pergi lanjut kepada tajuk 4.2, kita flashback balik, kita ingat balik bekal kita, okey, yang kita jalankan pada awal itu. Masih ingat lagi tak? Flashback balik. Ingat lagi, recall balik, ingat sejarah, okey, pelajar mudah lupa. So yang paling penting sekali kita banyakkan pengulangan. Okey, recall balik sepintas lalu. Okey, pelajar-pelajar di ruangan chat boleh respon balik cepat-cepat. Okey, apakah maksud persekutuan? Apakah maksud persekutuan? Okey. Pelajar cikgu, okey, sila bantu. Ingat lagi tak apa maksud persekutuan? Cepat-cepat. Sepintas lalu. Sofia, Nazrin, Amsyah, Safira. Okey, boleh respon? Penyatuan bermaksud beberapa buah negara, persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sesebuah negara bersekutu. Yeah, bagus. Okay, that's good. That's a good effort. Okay, Zahra Jahidin. Okay, penyatuan beberapa negeri. That's good. Okay, kita tengok balik maksud konfederasi. Boleh ingat lagi? Apa maksud konfederasi yang bermula di Negeri Sembilan? Okay, ni sepintas lalu je. Okay, gabungan ni kan. Masih ingat lagi tak? Apa maksud konfederasi? Okay, boleh bantu? Sofia nak jawab ke? Gabungan antara negeri yang berdaulat dalam satu ikatan yang longgar. Yang longgar kan? Okay, that's good. Yang lain ni Amsyah, Pak Long, Nazrin, respon. Okay, nombor 3. Bilakah persekutuan, sistem persekutuan di negara kita bermula? Bermula pada era mana? Masih ingat lagi tak? Bilakah dia ianya bermula? 1895. Ingat lagi? Pada? 1895. Kronologinya bermula pada situ sehinggalah persekutuan Malaysia 1963. Okey. Baik, itu kronologi tapi sistem persekutuan di negara kita yang secara rasminya bermula pada era kemerdekaan 1957. Sebelum tu dah ada dah. Sistem persekutuan tu dimulakan secara rasmi pada 1957. Baik, yang terakhir sekali, unsur penting dalam sebuah negara persekutuan. Apakah unsur penting dalam sebuah negara persekutuan? Mesti ada apa? Safira, boleh respon Safira? Kerajaan. Apakah unsur pentingnya dalam sebuah negara persekutuan? Mesti ada apa? Kerajaan pusat. Yes, that's good. Satu lagi? Kerajaan negeri. Yeah, that's good. Dan adanya pembahagian kuasa. Okay, that's good. So kita refresh balik. So setiap kali kelas cikgu lebih suka kita refresh, recall balik ya. Sebab apa? Kita mudah lupa. Baik. Seterusnya pelajar sekalian, kita nak masuk yang ini. Baik, so kita tadi pun kita dah jawab yang paling asas sekali kita recall yang ni. Malaysia ada sebuah negara persekutuan, penyatuan beberapa buah negeri membentuk negara persekutu, adanya pembahagian kuasa dan ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. That's good. So selesai flashback kita ya. Baik. So seterusnya pelajar sekalian, kita nak terus masuk ke Mentimeter. Kita nak terus buat Mentimeter. Cikgu nak terus masuk Mentimeter, nak tanya dulu terus soalan. So pelajar sekalian, kita nak terus masuk, pelajar type sekarang. Menti.com. Jangan type Mentimeter, pelajar hanya type menti.com. Boleh buat sekarang. Menti.com, masukkan kod ini. Kod dia 1485 silakan 1485 dapat ya? Sebab tu cikgu minta pelajar tulis, perlu ada pen dan kertas untuk kita mencatat Alright. So type perkataan yang di atas tu menti.com, masukkan kod dia 1485 1485-2135. Dah buat ke? Mohon respon di ruangan chat pelajar sekalian. Kalau dah buat tolong respon. Kalau dah masuk tolong respon. Kalau belum, Sofia dah masuk ke? Dah cikgu. Alhamdulillah. Nazrin dah masuk. Nazrin dah masuk belum? Pak Long dah masuk. Safira dah masuk ke belum? Terima kasih. Dah masuk dah. So sekarang kita tengok apa yang kita nak bincangkan. Dekat kita punya soalan dia. Alright. So soalan dia mudah saja.
Okey, soalan dia mudah saja ya. Soalan dia berkaitan dengan, okey sekejap ya, cikgu keluar balik ni. Okey, soalan cikgu mudah saja. Senaraikan kementerian yang ada di Malaysia. Kementerian apa yang ada? Silakan. Yang awak tahu, silakan. Okey, senaraikan kementerian yang ada di Malaysia. Silakan. Senaraikan kementerian yang ada di Malaysia. Okey, kita nak tengok. Okey, silakan. Okey, soalan cikgu, senaraikan kementerian yang ada di Malaysia. Berikan nama kementerian yang ada di Malaysia yang awak tahu. Silakan. Okey, Belia dan Sukan. Okey, Kementerian Pendidikan, KKM. Okey, that's good. Selain daripada itu, sila jawab. Okey, cikgu minta pelajar boleh respon banyak kan? Okey, KKM. Okey, KPM. Alright, that's good. KPM lagi okey nampak so KPM tu dah makin besar ya. Okey lagi selain daripada itu yang awak tahu kementerian apa yang ada? Belia dan Sukan, Kementerian Pertahanan, that's good. Kesihatan. Okey. Lagi Kementerian Jaya. Okey, Pertahanan. Okey, selain daripada itu kementerian apa? Kementerian Keuangan, that's good. Okey. Alright, Kementerian Perhutanan apa dia tu? Kementerian Perhutanan ada ke? Kementerian Perhutanan ada ke? Oh, okey. Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pelancongan. Time tengok ni. Okey. Teruskan. Okey, teruskan. Jawab dulu. Awak boleh jawab sampai 5 kali kan? Cikgu letakkan 3 ke berapa? 5. 5 kan cikgu letak. Awak boleh masukkan sampai 5 kali. Kementerian Keuangan. Okey, ramai jawab kesihatan ya. Kesihatan, pertahanan, pendidikan. Ada banyak lagi kementerian kita ada. Okey, kementerian apa yang ada? Okey. Yang tu ada masuk. Multimedia dan komunikasi. Okey, bagus. Boleh lagi. Pembangunan luar bandar. Okey, bagus. Sumber manusia. Bagus. Kementerian. Ni satu yang cikgu jumpa ni. Kementerian Perhutanan tu. Okey, tak apa. Kementerian Dalam Negeri. Bagus. Okey, that's good. Okey. Ni habis besar dah, tak boleh nak besar dah. Kita represent. Okey, lagi. Okey, teruskan. Kita nak tengok. Okey, cikgu bagi masa lagi 10 saat. Sumber asli, okey. Kawan-kawan kita, okey dah. Alright, thank you. So, di sini pelajar sekalian, sebenarnya cikgu nak uji kemahiran kita kan. Sebenarnya di sini awak dah faham sedikit tentang konsep senarai persekutuan. Okey, awak dah faham tentang konsep senarai persekutuan. Okey, senarai persekutuan. Okey. Contohnya persekutuan. Apakah tanggungjawab persekutuan? Contohnya ada pertahanan, adanya keuangan, okey, adanya kesihatan, adanya pendidikan, okey, ada sumber manusia, okey, dalam negeri, okey, kementerian luar bandar, okey, boleh. Kita masukkan sumber asli. Yeah, that's good. So, dapat ya? Okey, itu antara intipati yang kita nak bincangkan pada malam ini. So, that's good. Terima kasih pelajar sekalian atas respon awak. Okey, baik, sekarang kita sambung balik kita punya kelas. Okey, kita sambung balik kita punya kelas. Okey, kejap lagi kita nak buat Sokratif ya. Kejap lagi kita nak buat Sokratif balik, nak sambung. Okey. Baik. So kita sambung dengan yang ini, aktiviti. Okay, cikgu nak terus masuk aja teknik penyoalan, kemahiran penyoalan. Apa yang kita nak bincangkan. Sebab tu cikgu kata, the most important you must have the textbook. Ada pen dan kertas untuk kita to write down something. Alright? Okey, sekarang kita tengok soalan. Okey, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, apa kuasa? Okey, bidang tugas dia. Apa bidang tugas dia? Apa tugas kerajaan persekutuan? Okey, apakah tugas kerajaan negeri? So, konsep kita dalam pentadbiran negara kita hanya ada 2 bentuk kerajaan. Okey, pentadbiran negara tu ada 2 bentuk. Okey, iaitu kalau contoh dalam kerajaan, kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri.
Okey, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, baik, kita tengok. Senaraikan 3 peringkat pentadbiran. Okey, ini 3 peringkat pentadbiran, tetapi kerajaan kita ada 2 sahaja. Okey, silakan pelajar sekalian. Senaraikan 3 peringkat pentadbiran kerajaan Malaysia. Okey, boleh tengok jawapannya pada muka surat 68. Silakan pelajar sekalian. Okey, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan tu termasuk dalam kerajaan negeri sebab dia tak ada bidang kuasa khas kepada dia. Okey, sama. Okey. Okey, terima kasih Syamira Syarin. Okey, Farah Adira, kerajaan persekutuan. Okey, that's good. Yang lain-lain? Alright, Nazrin, boleh respon jawapan? Okey, Nazrin. Okey. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dengan kerajaan tempatan. Ya, kerajaan tempatan ya. So senang je. Macam mana kerajaan persekutuan dibentuk? Melalui apabila sebuah kerajaan tu menang lebih banyak kerusi parlimen. Okey, ini kita punya flashback balik kan. Bagaimana kerajaan negeri terbentuk? Okey, berdasarkan parti mana yang menang paling banyak kerusi DUN. Okey, Dewan Undangan Negeri. Okey, itu berkaitan sedikit tentang ada keterkaitan dengan pilihan raya. Okey, yang sebelum ni awak dah belajar, okey. Okey, dapat ya? Itu konsep kita lah. Okey, baik. So selesai. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Okey? Dapat? Alright. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Kita nak bagi dekat Pak Long. Pak Long, prepare untuk jawab Pak Long. Okey, soalan kedua Pak Long. Okey. Pembahagian kuasa, agihkan kuasa. Apakah tujuan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Kenapa nak bagi tugas? Kenapa nak agihkan kuasa? Okay, silakan Pak Long. Okey, yang pertama jawapan dia ialah melicinkan urusan pentadbiran. Okey, licinkan pentadbiran. Okey, that's good. Selain daripada tu? Yang kedua, ngelak permasalahan antara kerajaan seperti pembolakan kuasa. Okey, pemusatan kuasa kan. Okey, nanti pertindihan tugas dan sebagainya. So pentadbiran negara kita akan lebih licin. Konsep yang paling mudah sekali pelajar sekalian, contohlah kan. Contoh kalau di dalam rumah kan, dalam rumah ada family, ada ibu dan ayah. So ada tak pembahagian tugas dia? Kan, ada pembahagian tugas dia. Mak buat apa, ayah buat apa. Faham ke tak maksud cikgu? Kan, kalau dalam ni kan, kerajaan pusat dalam rumah ayah, kerajaan negeri mak. Kerajaan tempatan, anak-anak buat kerja-kerja tempatan. Itulah konsep dia. Faham kan? Okey, dapat Kenapa adanya pembahagian tugas? Supaya pengurusan rumah tu lebih licin kan. Tidak ada berlaku pertindihan kuasa kan. Nanti takut berlakunya pergeseran dan sebagainya. Okey, bukannya membolot semua kuasa dekat dia je kan. Itu maksud dia. Okey, untuk elakkan pemusatan kuasa ataupun elak bolot kuasa. Itu maksud dia. Boleh faham Pak Long? Boleh Pak Long? Faham Ibu? Boleh. Okey, permudahkan ayat Pak Long. Okey, boleh sekali lagi Pak Long? Kita permudahkan ayat. Okey, silakan Pak Long. Permudahkan ayat, silakan. Nak continue ke nak ulang balik? Ulang balik yang soalan ni. Tujuan kenapa nak bagi kuasa? Kita buat ayat yang mudah je. Ayat yang mudah awak faham. Silakan. Okey, yang pertama kita licinkan urusan pentadbiran. Okey, licinkan pentadbiran. Okey, that's good. Okay, kita nak ngelakkan permasalahan antara kerajaan seperti bolot kuasa, perebutan kuasa. Ya, boleh. Okey, nak wujudkan kestabilan kan, nak wujudkan majukan ekonomi. Okey, itu antara jawapannya. Terima kasih Hanim Yusof, Farah, okey dah jawab. So, Fang, okey, mengelakkan permasalahan antara dua peringkat kerajaan. So, pelajar sekalian, cikgu bagi formula dekat pelajar, mudah saja. Kita mudahkan ayat, permudahkan ayat. Kan? Kita mudahkan ayat, selagi dia tak lari daripada maksud sebenar, kita permudahkan dia. Okay, contoh, licinkan pentadbiran. Dah cukup memadai, licinkan pentadbiran. Satu, elak masalah antara kerajaan. Wujudnya nak bentuk kerajaan yang kuat, membentuk sebuah kerajaan yang kuat dah. Menjamin kestabilan, nak memajukan negara. Bukan ini saja pelajar sekalian, banyak lagi jawapan yang pelajar boleh tambah, tidak ada masalah. Ingat pesan cikgu, kalau jawapan selagi relevan boleh diterima, tak ada masalah ya.
Boleh Pak Long? Okay, so ingat formula Boleh, cikgu, kita permudahkan ayat. Kan ni kan terbelit-belit nak faham pembulutan kuasa kan. Pemusatan payah. So kita permudahkan. Okay, terima kasih atas respon. Okay, terima kasih ya. Boleh faham? Okay, thank you very much. Okay, kita tengok pula, kita bagi Safira soalan yang ketiga. Okay. Apakah peranan parlimen di peringkat persekutuan? Parlimen. Okay. Okay. Parlimen berkuasa membuat undang-undang. Okey, buat undang berdasarkan perlembagaan negara kita. Okey, buat undang-undang kan. Contoh kan yang program kita ni diinspirasikan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli. So, apa peranan dia? Kan? Apa peranan dia? Apakah peranan ahli parlimen? Mereka berperanan untuk gubal undang-undang di peringkat di peringkat persekutuan yang bakal digunakan oleh semua rakyat, terpakai kan, bila diwartakan terpakai kepada semua rakyat kan. Contoh kan, itu konsep kita. Okey, kena faham. Alright, okey. Baik, untuk buat undang-undang, faham itu cukup. Buat undang-undang, dah selesai di peringkat persekutuan. Alright, thank you Safira, that's good. Farah Adiba respon bagus Cifuyu. Okey, buat undang-undang bagi seluruh Malaysia. That's good. Buatlah ayat yang faham, awak mudah faham selagi tak lari daripada maksud dia. That's good effort. Okey, alhamdulillah ramai sikit malam ni, 103 orang dah. That's good. Okey, okey. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Sofia. Katakan kuasa pemerintahan bagi kerajaan berikut berdasarkan perlembagaan persekutuan. Kuasa dia dekat mana tu? Okay, contoh. Kuasa dia tu, contoh dalam negara kita ada perlembagaan. Kuasa tu dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai senarai persekutuan. Yes. Kalau kerajaan persekutuan, senarai persekutuan. Cikgu, okey, cikgu nak tanya Sofia, faham tak maksud senarai itu apa benda? Yang ayat yang paling mudah lah. Perkataan yang paling mudah. Senarai persekutuan tu yang jenis kerajaan tu ke cikgu? Tak, okey. Boleh bantu yang lain? Apa yang kau faham tentang kalau sebut senarai? Kalau contoh kan, kalau contoh dalam kita di rumah, senarai tugas. Senarai tugas, itu maksud dia. Contoh di sekolah kan, okey. Contoh senarai, senarai tugas Sofia di rumah. Dia bagi apa bidang tugas Sofia? Itu maksud dia, bidang tugas, tanggungjawab dia. Itu maksud dia konsep. Cikgu bagi ayat yang paling mudah saja ya. Boleh Sofia, boleh faham ya? Boleh cikgu. Okey, faham konsep tu. Ulang balik apa maksud senarai. Perkataan senarai itu apa maksud dia? Dalam ayat yang paling erti kata yang paling mudah. Senarai tugas. Ya, tugas. Okey, senarai tugas, tanggungjawab. Itu maksud dia. Okey, macam kita kan kalau contoh di sekolah ada pengawas. Okey, tanggungjawab dia, senarai tugas dia buat apa? Tanggungjawab dia buat apa? Okey, boleh faham kan? Itu konsep dia ya. Bagus. So yang kedua kita ada senarai negeri, kerajaan negeri dikenali sebagai kuasa pemerintah, dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai, kalau kerajaan persekutuan namanya senarai persekutuan. Kalau kerajaan negeri? Senarai negeri. Senarai negeri lah. Okey, maksudnya ini adalah tanggungjawab di negeri. Okey, so kita ada dua benda. Okey, dua benda. Okey, ni kerajaan pusat, you buat ini. Kerajaan negeri, you buat ini. Okey, ada dua benda macam ni. Okey? Boleh faham ke? Okey, boleh faham kan? Boleh kan? Okey, baik. That's good. So kalau contoh di rumah sama lah. Ibu, ibu buat ini. Okey, abah buat ini. Okey? Tu selesai lah. Tak bergaduh kan? Faham kan? Alright. Pak Long kalau nak jual durian, you Pak Long, you pergi promote. Saya pergi kutip durian. So tak adalah Pak Long nak kutip, Pak Long nak tebal, Pak Long nak panjat pokok durian, Pak Long nak pergi jual. Letih kan? So ada pembagian tu tugas. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Satu lagi, kejap lagi senarai bersama. So senarai bersama tu kejap lagi kita akan bincangkan. Ada satu lagi senarai bersama. Kita ada 3 senarai, senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Senarai bersama tu kejap lagi cikgu akan bincangkan. Okey. Cuma soalan cikgu tadi berdasarkan perlembagaan persekutuan kerajaan berdasarkan bagi kerajaan. Okey. Baik.
Alright, senaraikan perkara yang terkandung dalam senarai persekutuan. Silakan. Okey, senaraikan perkara yang terkandung dalam senarai persekutuan. Silakan Pak Long. Tadi kita awal-awal tadi kita dah buat menti.com tu kan. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Hal ehwal. Okey, silakan Pak Long, kawan-kawan awak dah jawab ramai malam ni sikit 111 orang. Alhamdulillah. Dah semakin bagus. Okey, silakan Pak Long. Tak ada, Apa jawapan dia? tak ada nak Okey. jawab depa komen lagi tadi tu. Tak apa, jawab je. Hal ehwal luar negeri, pertahanan, Okey, keselamatan dalam negeri, pentadbiran Ya. keadilan, kewarganegaraan, kewangan, Ya. hubungan dan pengangkutan, pelajaran, perubatan dan Ya. Islam. Itu antaranya sahaja ya. So ada banyak lagi sebenarnya ya. So nak senang tips yang paling mudah kepada pelajar, senang saja awak ingatlah kementerian yang ada. Okey, contoh kementerian itulah isi kandungan dia. Tapi jangan tulis pula kementerian pelajaran. Kita ambil pelajaran, kesihatan, keuangan. Okey, itu contoh dia. Dapat ya? So simple, alhamdulillah tadi pun kita telah jawab tadi ya. Ni antaranya saja, bukan ini saja, ada banyak lagi. So cikgu bagi tips kat awak tadi yang berkaitan dengan kementerian yang ada ya. Baik. So tadi ini okey, daripada ini, so sebenarnya tadi kita dah bincangkan dah, okey, tentang ini rumusan kepada apa yang perbincangan kita tadi ya, pembahagian kuasa untuk melalui 3 peringkat, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Okey, mereka dapat macam mana punca kuasa dia? Punca kuasanya daripada perlembagaan persekutuan yang memperuntukkan kuasa tertentu kepada kerajaan persekutuan yang dikenali sebagai senarai persekutuan. Kalau kerajaan negeri, berdasarkan berdasarkan senarai negeri. Kenapa nak buat pembagian tugas? Pembagian tugas atau pembagian kuasa, lichinkan pentadbiran, elakkan masalah, untuk percepatkan kemajuan, elak pertindahan kuasa, pembolotan kuasa. Okey, dapat ya? Tu antaranya sebab tu juga kata kerajaan tempatan tu kerajaan tempatan tidak ada kuasa khusus. Sebaliknya kerajaan tempatan tu diletakkan di bawah kerajaan negeri. Okey, baik. So selesai yang ni, cikgu tak nak komen. So boleh faham? Setakat ini boleh faham Okey. So selesai untuk kerajaan pusat dan pembahagian kuasa. Alright? Baik, sekarang kita nak masuk tajuk yang berikutnya, bahagian C, kerajaan negeri pula. So apakah peranan Dewan Undangan Negeri? Apakah peranan Dewan Undangan Negeri? Nak buat apa? Dewan Undangan Negeri, silakan. Tadi siapa? Pak Long. Seterusnya giliran siapa untuk menjawab? Syafa. Syah, boleh Syah? Silakan. Apakah peranan Dewan Undangan Negeri? Tadi kalau kita bincang, Parlimen apa peranan dia? Buat undang-undang, gubal undang-undang di peringkat persekutuan. Kalau Dun? Silakan. Menggubal undang-undang bagi negerinya. Buat undang-undang bagi negerinya berdasarkan perlembagaan. So contoh memanglah dibuat undang-undang di peringkat negeri, tetapi jika sebelum ni kita dah belajar kan, jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan secara automatik, ianya akan terbatal dengan sendiri. Dapat ya? So memang dia berkuasa buat undang-undang di peringkat negeri dia sahaja. Berdasarkan perlembagaan, dia tak boleh melangkaui perlembagaan dalam konsep itu. Perlembagaan. Ya, dapat ya? Seterusnya, alright, kita bagi dekat siapa? Senaraikan perkara yang terkandung dalam senarai negeri. Silakan pelajar daripada Lebuh Light, silakan. Silakan. Tanah, Tanah. pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan, hari kelepasan negeri. That's good. Sebab tu mungkin awak tertanya-tanya kan, cikgu kita ni dalam sebuah negara Malaysia, dalam sebuah negara, tetapi kenapa berlaku adanya undang-undang yang berbeza-beza di peringkat negeri? Kan? Contoh kan, Pulau Pinang cuti hujung minggu dia ialah Sabtu Ahad, Perak Sabtu Ahad. Tetapi kalau pelajar di Terengganu, Kelantan, Johor, cutinya, Kedah cutinya pada hari Jumaat Sabtu.
Cikgu, kenapa berbeza-beza ya? Kenapa berbeza-beza? Persoalan cikgu, sila jawab pelajar sekalian. Kenapa walaupun kita dalam sebuah negara, kenapa cuti antara kan, yang paling senang sekali kita nak cuti kan. Kenapa cuti undang-undang agama Islam kan tak sama antara negeri? Kenapa? Soalan dia, kenapa? Sebab itu kuasa sultan, raja Kuasa bagi raja. setiap negeri. Sebab itu termaktub, terkandung dalam senarai negeri. Kan? Nampak ya? Contoh, kalau berkaitan dengan tanah kan, contoh, dia ada banyak lagi kan, hari cuti negeri kan. Contoh kalau main bola sepak kan, tiba-tiba main bola sepak, Selangor contoh kan, Johor menang, Johor bagi cuti. Kenapa negeri lain tak ada cuti? Itu sebab cuti itu bawah negeri, kuasa dia nak bagi. Kan, itu antaranya lah kalau awak tengok kan, yang paling mudah sekali. Kan, contoh kerajaan tempatan ni maksudnya majlis kerajaan tempatan tu, arti kata yang paling mudah ialah majlis. Majlis perbandaran ke, majlis daerah ke, itu maksud itu adalah kerajaan tempatan. Mengikut sultan kerana wujud kerajaan negeri berbeza, bukan berbeza sultan. Bukan berbeza sultan. Sultan tu ketua di peringkat negeri dia. Sebab undang-undang, sebab itu adalah tugas dia. Bidang kuasa, contoh sekarang cuti. Kalau cuti negeri ambil. Bahagian tugas negeri awak tentulah nak cuti hari apa pun. Contoh kalau Perak kan, Perak nak cuti nak buat hari Isnin. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun kan. Tetapi mesti diputuskan di peringkat Dewan Undangan Negeri dengan persetujuan kan oleh sultan. Itu faham konsep itu baik-baik. Bukannya berbeza sultan, tidak. Kalau berbeza sultan, apa akan berlaku dekat Pulau Pinang? Pulau Pinang tak ada sultan. Sabah dan Sarawak tak ada sultan, kan? Sabah Sarawak tak ada sultan, Melaka tak ada sultan, apa jadi? Kan? So itu sebab tu dia kata senarai bidang kuasa, bidang tugas dia begitu. Boleh faham Alright. Ada soalan? Bila dia boleh faham lah. Baik, selesai. Alright. So ini cikgu rangkumkanlah sedikit tentang tentang rumusan kepada yang kita bincangkan tadi So cikgu jelaskan balik, di peringkat negeri kita ada Dewan Undangan Negeri untuk gubal undang-undang bagi negeri tersebut. Dan undang-undang tersebut mesti berdasarkan perlembagaan persekutuan. Kuasa negeri, kerajaan negeri dikenali sebagai senarai negeri, antaranya ialah contohnya tanah, air, hutan, pertanian, hari pelepasan negeri, agama Islam. Baik, selesai tentang rumusan itu. Seterusnya kita tengok pula kan yang tadi kita dah bincangkan senarai negeri, senarai persekutuan. Satu lagi ialah senarai bersama. What the meaning of senarai bersama? Silakan pelajar sekalian. Sofia, together, silakan. Senarai together, buat bersama-sama, silakan. Maksud senarai bersama, perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN mengumbal undang-undang. Right. Secara bersama. Buatlah bersama-sama Contoh, bukannya contoh ada benda contoh, kalau awak tengok contoh beasiswa kan. Kalau contoh pelajar tengok kan, kenapa pelajar ni dapat beasiswa di peringkat persekutuan? Ini pula pelajar, contoh kalau dalam sekolah awak kan, pelajar ni dapat beasiswa kumpulan wang amanah pelajar kan. PWAM. Dapat itu di peringkat persekutuan. Tetapi ada pula orang bagi, kerajaan negeri pula bagi beasiswa negeri Perak. Kenapa berbeza-beza? Sebab itu bersama-sama. Itu adalah tugas bersama. Maksudnya mereka bersama-sama buat melaksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab secara bersama. Jika benda tu dia tak ada di peringkat ni, mereka untuk selaraskan di peringkat untuk belicinkan pentadbiran. Alright? So dapat perkara yang boleh membolehkan Parlimen dan DUN gubal undang-undang untuk perkara yang sama. Boleh faham kan? Boleh faham tak maksud cikgu? Buat bersama-sama kan. Contoh kan. Contohnya kalau dalam situasi COVID-19 kan,
Kalaulah, bayangkanlah pelajar sekalian, kalaulah kita mengharapkan kerajaan persekutuan sahaja menggerakkan semua sekali untuk nak dos vaksin dan sebagainya tanpa kerjasama kerajaan negeri, so amatlah sukar, amat mencabar kepada kerajaan persekutuan. So inilah yang akan digerakkan. Bagaimana hierarki kita daripada kerajaan persekutuan bagi kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula nak dapat bantuan macam mana? Diminta bantuan daripada kerajaan tempatan. Faham ke tak ni maksud cikgu? Kalau dalam rumah kan contoh mesti kan di rumah kan ayah awak mesti minta bantuan awak di peringkat bawah kan. Benda ada benda perlu buat bersama-sama kan. Kita buatlah bersama-sama. Ada benda yang kita boleh buat bersama. Ada benda yang ayah awak buat, ada benda yang mak awak uruskan. Ada benda yang awak buat dan ada benda yang kita boleh buat bersama-sama untuk menyelesaikan pengurusan di rumah awak. Baik boleh faham itu konsep dia. Faham konsep, insya-Allah tanyalah soalan kebat macam mana pun awak boleh jawab. Yang paling penting faham konsep. Baik. Seterusnya kita tengok giliran Nazrin. Silakan Nazrin. Senaraikan perkara yang terkandung dalam senarai bersama. Apakah benda yang ada dalam senarai bersama? Silakan. Perkara yang ada di senarai bersama ialah perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN menggubal undang-undang. Itu maksud senarai bersama. Maksud cikgu senarai perkara yang terkandung dalam senarai bersama. Sorry cikgu. Satu, kebajikan awam. Kebajikan. Kedua, beasiswa. Ketiga, perlindungan. Kebajikan awam, kebajikan. Awak tengok kan, contoh, bila berlaku bencana alam kan? Contohnya ni ataupun COVID ni kan, orang ramai tak ada bekerja kan. Kerajaan persekutuan akan salurkan bantuan kan. Dan awak tengok juga, ada juga kerajaan negeri yang salurkan bantuan. Nampak kan? Faham tak maksud cikgu berlaku bencana alam ke, COVID ke, banjir kan. Kerajaan negeri turun bantu, kerajaan persekutuan pun sama-sama membantu. Sambung Nazrin. Yang ketiga, perlindungan haiwan liar dan taman negara. Yang keempat, perancangan bandar dan luar bandar. Yang kelima, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit. Yang keenam, kebudayaan dan sukan. Yang last sekali, perumahan. Alright, boleh. So ada banyak lagi tapi juga tak masukkan di sini Boleh faham So cikgu bagi contoh yang paling mudah sekali, beasiswa kan, beasiswa taman negara kan, taman negara. Perumahan, perumahan sediakan kawasan perumahan. Contoh kan Nazri duduk kat taman perumahan Kota Tampan. Itu dibuat oleh siapa? Oleh kerajaan negeri. Kan bersama-sama dengan kerajaan persekutuan. Dia bekerjasama. Kerajaan negeri bagi tanah kan, kerajaan negeri bagi tanah, kerajaan persekutuan salurkan dana. Itu maksud dia. Itu konsep mereka bersama-sama. Dapat Boleh? Dapat Boleh. Thank you. Contoh sukan kan, contoh di peringkat persekutuan, contoh apa dia? Ada contoh bola sepak kan. Bola sepak sukan, bola sepak peringkat negeri ada, di peringkat persekutuan pun ada. So sama-sama. Boleh faham? Alhamdulillah. Tajuk ni mudah. Cikgu sangat suka tajuk-tajuk ni. Sangat mudah. Peruntukan bagi Sabah dan Sarawak Peruntukan Sabah dan Sarawak. Cikgu terus masuk je. Contohnya Undang-Undang Adat Negeri, kuasa immigration. Pelajar sekalian, cuba tengok sekejap kat nombor 5 tu, kuasa immigration. Kuasa immigration ni termaktub apabila Sabah dan Sarawak dalam tuntutan perkara 20 semasa nak masuk ke sebelum menyertai Malaysia. Kuasa immigration. Walaupun contoh awak tengok kadang-kadang kenapa orang ni tak boleh masuk ke Sabah dan Sarawak walhal dia adalah warga negara Malaysia? Sebab kuasa immigration itu di bawah kuasa kerajaan, peruntukan tambahan bagi Sabah dan Sarawak. Boleh Itu konsep kena faham betul-betul. Contohnya pilihan raya kan, sepatutnya bulan kalau tak salah cikgu bulan 6 sepatutnya Sarawak dah menjalankan pilihan raya PRN, pilihan raya negeri Sarawak sepatutnya. Tetapi disebabkan darurat ini, sebab tu
perlunya darurat. Konsep tu pelajar kena faham. Pentingnya, okey, kenapa perlunya darurat. Bila darurat, okey, sepatutnya contoh kan, jadi kita cuba ambil sedikit kan, sepatutnya dia kena buat 60 hari selepas tamatnya sesi, okey, sesi penggal itu 5 tahun, contoh dah siap, okey, kena 60 hari kena jalankan, okey, kena buat pilihan raya contoh, so dalam tempoh itu. Tetapi sebab kita ada darurat, itu membolehkan pilihan raya itu ditangguhkan pada suatu masa apabila darurat itu darurat kesihatan ini ditamatkan. Okey, sama juga kan, contoh adanya kematian ahli parlimen, kematian ahli Dewan Undangan Negeri, sepatutnya dijalankan pilihan raya, tetapi kenapa tak buat? Sebab adanya darurat. Okey, proklamasi darurat tu sangat penting. Okey, baik. Sikit lagi, saja lagi. Ini contoh, ini pun cikgu tak nak bincang. Okey, sebenarnya kita dah jawab tadi, ini hanya rumusan kepada itu ya. Baik, yang terakhir sekali pelajar sekalian sebelum kita nak buat Sokratif. Baik, peranan kerajaan tempatan. Silakan Pak Long. PBT. Kalau contoh di Lenggong ni, Majlis Daerah Lenggong. Kalau bandar besar, Majlis Bandaraya Ipoh. Contoh ya. Silakan Pak Long. Nyatakan peranan dia. Tugas dia buat apa? Apa kerja dia? Apa tanggungjawab mereka? Silakan. Mentadbir sesebuah kawasan tempatan atau daerah yang ditawarkan dikenali pihak kawasan tempatan, PBT. Ya, mentadbir. Okey, mentadbir ke satu kawasan ataupun daerah. Dah habis. Mudah saja. Okey, yang kedua Pak Long. Menjadi perantaraan kerajaan negeri dan rakyat. Perantara. Okey, perantara kerajaan negeri dan dengan rakyat. Okey, seterusnya memberi khidmat kepada penduduk setempat. Okey, perkhidmatan kan. Contoh kan, duduk di taman kan, dia datang kutip sampah kan, kutip sampah kebersihan kan, rumput panjang dia pergi. Okey, dia bagi tender untuk orang mesin rumput, bagi bersih kan, disediakan taman-taman kesihatan, taman-taman awam kan. So sebenarnya sebab tu juga kata sejarah itu hidup. Sejarah itu hidup, tetapi kadang-kadang kita tak perasan pun. Okey, tak gunakan. Kita tak menggunakan, tak implementkan dia dalam sejarah. Okey, ada lagi Pak Long? Ada satu. Okey, so yang paling mudah kita permudahkan ayat mentadbir, okey, satu kawasan ataupun daerah ya. Jadi perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat. Okey, beri perkhidmatan kepada penduduk tempatan. Okey, boleh faham Faham. Okey, boleh faham? Okey, itulah konsep dia ya. Kalau contoh kita bagi perkhidmatan, boleh faham kan? Boleh siapa duduk di taman-taman tu boleh nampak gambaran dia macam mana kan? So ada collect sampah, okey. So dia bagaimana dia takbir, dia kenakan cukai kan, dia buat peraturan kan, itu antaranya bagaimanakah mereka kerajaan tempatan itu berperanan. Okey, membantu kerajaan di peringkat kerajaan negeri. Okey. Baik, okey. Seterusnya Syafira. Silakan untuk soalan yang berikutnya. Fungsi dan tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. Okey, Idini Khalidah, thank you. Ni pelajar sekolah cikgu masuk ya. Terima kasih Idini Khalidah, that's good job. Okey, silakan. Kita dengar suara dia, silakan. Melaksanakan tanggungjawab. Okey. Senarai tugas dia buat apa? Fungsi dia buat apa? Dia tak kawasan. Dia takbir kawasan. Takbir kawasan. Selain daripada itu peranan dia. Ini fungsi dia. Apakah peranan dia? Okey. So kawan-kawan awak, okey, Syamira kata indahkan kawasan. Okey, selain daripada itu boleh tambah jawapan dia? Selainkan indahkan kawasan, bangunkan perumahan awam, keluarkan lesen. Okey, bantuan penyelamat. Okey, apa dia lagi jawapan dia? Okey, Syafira boleh? Selain daripada itu? Ataupun Sofia? Tempat mudahan awam. Ya. Macam contoh duduk di taman kan, okay? Itulah konsep dia. Dapat? Jaga kebersihan, okey. Indahkan taman, indahkan kawasan, sebab tu dia tanam pokok-pokok kan. Dia buat cantik-cantik kan.
Alright, sediakan kemudahan awam, selenggara jalan, okey, selenggara tengok kemudahan. Okey, baik. Lesen penjajah, indahkan kawasan. So, tajuk ini pelajar sekalian 4.2 ni agak mudah kepada pelajar-pelajar ya. Agak mudah, faham konsep sebenarnya benda ini hidup. Okey, dia hidup berada di awak laluinya setiap hari. Hampir setiap hari awak lalui. Cuba kita nak implementkannya dalam subjek sejarah sahaja. Okey, baik. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. 15 minit lagi untuk kita bincangkan tentang kita punya tajuk Sokratif, ulang kaji pantas. So, siapa nak jawab ni? Boleh bantu. Soalan ni soalan terbuka sikit. Kerajaan tempatan ataupun PBT merupakan kerajaan yang paling rapat dengan penduduk tempatan. Buktikan. Apa bukti dia, pelajar sekalian? Boleh komen. Silakan. Kenapa kerajaan tempatan, PBT tu dianggap paling rapat dengan rakyat? Kenapa paling rapat dengan penduduk setempat? Apa bukti dia? Silakan. Apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Nazrin ke, Sofia ke, Pak Long ke? Boleh? Apakah jawapan dia? Saya cikgu. Kerajaan memperkasakan pembelajaran di sekolah rendah dan menengah supaya generasi muda dapat memahami sebab-sebab kandungan perlembagaan negara. Sekejap. Ulang balik. Pihak kerajaan dapat memperkasakan pembelajaran di sekolah rendah dan sekolah menengah. Cuba tengok balik soalan. Soalan cikgu. Kerajaan tempatan. Kenapa kerajaan tempatan dan pihak berkuasa tempatan dikatakan paling rapat dengan penduduk tempatan? Apa bukti dia? Perantaraan antara kerajaan negeri dengan rakyat. Satu, that's good. Ada kawan kita di ruangan chat kata melakukan aktiviti melaksanakan di kawasan komuniti, meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Bagus. Selain daripada itu? Ada contoh Chifu Yu, dia kata sebab kalau jalan rosak PBT yang tolong. Bagus. Alright. Menjalankan tanggungjawab. Lagi selain daripada itu? PBT mengeluarkan lesen dan kawalan penjaga. Dia bagi lesen kan, kenapa kan? Takkan dia nak minta kerajaan persekutuan pula kan? So agak suka. Seperti majlis pembandaran. Bagus. Selain daripada itu, boleh bantu? PBT yang sentiasa mengambil berat tentang prasarana atau kemudahan rakyat. Bagus. Sediakan meningkatkan. Bagus jawapan Liu Ziking. Dia kata kerajaan tempatan atau PBT berada di kawasan yang paling dekat. That's good. Kawasan yang paling dekat dengan penduduk. Selain itu, kerajaan tersebut memberi perkhidmatan kepada penduduk. Ini meningkatkan taraf hidup penduduk kan. Kenapa? Kenapa? Contohnya rakyat penduduk lebih selesa dengan adanya perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan tempatan seperti kebersihan. Secara tak langsung, nampak kan? Secara tak langsung. Contoh sekarang cik guna uji Sofia. Contoh kenapa kerajaan tempatan ni rapat? Kenapa? Contoh juga berisi kenapa rapat? Kerajaan PBT menyediakan kemudahan. Kemudahan kepada rakyat penduduk tempatan seperti taman, taman rekreasi. So bila dah ada taman rekreasi boleh dapat apa, Sofia? Bila dah ada taman rekreasi, ingat kertas sejarah, kertas 2 gunakan bila dan kenapa. Bila ada taman rekreasi apa akan jadi? Dapat memberi kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan setempat. Kemudahan untuk bersukan. Kemudahan untuk bersukan. Bila dah ada kemudahan untuk bersukan, apa akan jadi? Apa akan jadi? Fikir saya. Bila ada kemudahan untuk bersukan, apa akan jadi?
Meningkatkan taraf kesihatan. Bagus, dah semakin bagus dah. Dah 3 hari dah semakin bagus. Bila dah taraf kesihatan dah semakin baik, apa akan jadi? Rakyat jadi lebih sihat. Itu saja. The simple thing. Kan? Ayat yang itu pun dah dapat 4 markah dah. Simple je. Kemudian buat isi yang kedua pula. Okay, that's good. Macam tu lah kita nak. Berani bagi jawapan. Ya? Baik. Ini contoh jawapan dia. Bukti PBT merupakan kerajaan paling rapat. Ini contoh jawapannya. Ialah mereka bertanggungjawab mentadbir satu kawasan dan jadi perantara. Okey. Selain itu PBT berperanan memberikan perkhidmatan kepada seperti sediakan perkhidmatan kebersihan, keindahan dan sediakan. Hal ini menjadikan sistem penyampaian kerajaan negeri lebih berkesan dan rakyat dapat manfaat. Kesannya segala masalah rakyat dapat diselesaikan dalam masa pantas kerana dapat kurangkan karenah birokrasi. Ini contoh jawapan ya. So cikgu nak tengok jawapan yang okey, Aisyah Rasidi. Kerana kerajaan tempatan menjadikan kemudahan awam kepada penduduk tempatan seperti tandas awam dan tak padang rekreasi. Yang bagus jawapan. Right, rakyat hidup dalam keadaan sihat dan sejahtera. That's good. Itu sahaja ya. Baik, kita ada 10 minit lagi. So alhamdulillah kita dah habis 4.1, 4.2 dan esok kita akan bincangkan 4.3 dan okey, minggu depan kita habis 4.4. Lepas tu kita sambung mula bab 5. InsyaAllah sekejap je. Baik, seterusnya pelajar sekalian kita nak buat latihan kertas 1 dalam masa 10 minit. Okey, seperti biasa pelajar sekalian. Cepat, ada 108 orang. Kita buka Sokratif sekarang. Okey, get ready. Buka Sokratif sekarang. Kita nak ulang kaji. Okey, kita nak buat penilaian formatif kita. Okey, Sokratif. Okey, penilaian kita buat penilaian. Okey, Sokratif. Okey, udah ya, buka sokratif.com. Okey, sokratif.com. Dah ke? Okey, cepat-cepat type sokratif.com. Okey, kemudian login. Terima kasih Cikgu Rahiza. Nazrin dah belum Nazrin? Cikgu Rahiza tanya, kalau pelajar ulas dalam konteks boleh tak? Boleh, tak ada masalah. So jawapan kita hebat, dia boleh pecahkan sumber jawapannya daripada buku teks, idea sendiri. Okey, nak ambil lagu sekolah ke pun boleh, tak ada masalah ya, terbuka. Okey, dah login. Okey, masuk student login. Okey, masuk student login. Okey, dah ya. Dan seperti biasa, masukkan room name T5 Sejarah 2021. Masukkan T5 Sejarah 2021. Okey, kita tengok. Okey, sokratif.com, masuk student. Okey, kemudian masukkan room name dia T5 Sejarah 2021. T5 Sejarah 2021. Kemudian jawablah soalan berikut untuk 4.2. Silakan cikgu nak tengok. Okey. Okey. Baik, soalan yang pertama pun ramai yang salah dah ya. Soalan yang pertama pun salah dah. Apa dia soalan? Perlembagaan membutuhkan kuasa. Apakah kuasa tersebut? Kita dah bincang dah tadi. Dan perundangan pemerintahan. Okey. Baik, pendidikan. Okey. Okey. Baik, teruskan pelajar sekalian, tak apa. Okey, kita nak tengok jawapan. Tengok respon awak. Kecilkan sikit. Kita kecilkan sikit. Okey. Okey, sila jawab sekarang. Kita tengok siapa. Aisyah Rasidi, Aiza, Anis Fazana ada, Kolbi Tio ada, Hafiza, okey, Haifa Alia. Haifa Alia ni anak Ustaz Roslan ke? Rindu cikgu kat dia, dah pindah sekolah, okey, meninggalkan kami di SMK Sultan Azlan Shah ini. Sedih juga. Okey, jawab balong, jawab balong. Cepat kita ada lagi 5 minit lagi. Okey, sila jawab. Wardah belum jawab lagi. Vivid, Vivid, okey. Okey. Dah ada 53. Zam Javid, bagus Zam Javid ya. Okey.
Sila jawab Zam Javid. Zam Javid ni pelajar sekolah cikgu ya. Cikgu nak tengok pelajar sekolah cikgu siapa lagi ni. Ikram, Ikram Dini. Bagus Ikram. Bagus. Haifa. Sebab tu kena tulis nama, kalau tidak cikgu tak ingat nama awak. Aina Kuno. Okey, Altil, Aiza, Amsha, Anis Fazana. Okey, SMK, Tan Sri, Daniel Haikal. Okey, Farah N, Haifa Alia. Okey, nak tengok pelajar cikgu siapa lagi ni ada. Nazrin, Safira. Okey. Dok Edina Khalidah. Terima kasih Edina. Okey, bagus. Syukrizal, Wardah. Okey, bagus. Teruskan jawab. Teruskan menjawab. Cikgu boleh ulang sekali lagi tak? Ulang apa tu? So Sik Fang. Ulang apa tu? Tulis balik, respon sekejap balik. Ulang apa tu? Nak cikgu ulang apa tu? Nak masuk, cara nak masuk ke? Boleh tulis balik apa yang perlu cikgu ulangkan. Pelajar Deri sila jawab. Okey, terima kasih Cikgu Ruhaiza. Okey, ni ulang kaji je. Cikgu Ruhaiza dah sampai bab 5, bab 6 kot nak masuk bab 6 dah Okey, saya suka lambat-lambat buya. Okey. Saya nak follow pelajar-pelajar saya insya-Allah. Ya. Okey, insya-Allah kelas kita sejam ni setakat ni 3 hari dah okey. Okey, terima kasih ada 57 orang yang boleh masuk. Thank you. So ni siapa ni? Liu Ziking. Semua betul ni. Kalau kita nak tunggu habis memang tak habis, ada banyak soalan ni. Banyak soalan dia sampai 29 soalan. Tetapi tak apa pelajar sekalian, jangan risau, jangan bimbang. Okey, jangan risau, jangan bimbang. Cikgu takkan tutup. Cikgu takkan tutup kuis ini. Kalau contoh tak puas hati, boleh buat balik, boleh tengok balik, okey, boleh review balik, boleh jawab lagi sekali pada besok, tak ada masalah. Cikgu akan tutup pada besok petang baru tutup. Petang besok baru cikgu tutup. So masih ada ruang dan peluang untuk pelajar ulang balik, refresh balik. Ingat pelajar first time saya masuk live cikgu ni best sangat. Alhamdulillah. Cifuyu sekolah mana Cifuyu daripada sekolah mana? Boleh tulis sikit. Terima kasih respon yang bagus. Ia memberikan inspirasi kepada cikgu Okey, insya-Allah cikgu cuba mempelbagaikan pendekatan dalam pengajaran cikgu. Okey, sama-sama untuk kita. Okey. Cifuyu okey. SMK Ajil. Cifuyu tu asalnya bukan nama awak kot, nama lain kot. Ajil, SMK Ajil Hulu Terengganu, that's good. Ataupun nama awak kan. Okey, Hulu Terengganu. Okey, insya-Allah nanti ajak kawan-kawan lain masuk. Ajak kawan-kawan lain masuk besok. Besok sambung juga. Esok kita sambung 4.3. 4.3. Esok kita nak sambung 4.3. Cepat-cepat cikgu bagi masa 1 minit lagi sebelum kita nak tutup kelas, nak tamatkan kelas kita. Okey. Saya dah boleh recall balik topik ni. Ya, baik. Terima kasih. Thank you very much. Okay, ingat kita kadang-kadang sebab tu cikgu nak bermula daripada bawah agar kita lebih bersedia. Cikgu suka recall insya-Allah So besok kita nak tengok tentang kerjasama kerajaan bagaimanakah kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay, pun agak mudah untuk tajuk ini. Okay, baik. So tak apa pelajar sekalian, kita keluarkan dulu. Cikgu keluarkan dulu. Cikgu tak klik finish lagi, belum finish, boleh sambung pada besok, tak ada masalah Boleh sambung pada besok. Okey, tak ada masalah Okey, baik. So syukur alhamdulillah. Okay, dah 9.59. Okey, alhamdulillah kita dah habis untuk sesi kita pada malam ini. Kita telah membincangkan 4.2 iaitu senarai persekutuan dan senarai negeri dan juga senarai bersama, dan kita juga telah bincangkan tentang bidang kuasa apakah bidang kuasa senarai tugas persekutuan, apakah tugas persekutuan, apakah senarai negeri, apakah senarai bersama, apakah tanggungjawab kerajaan pihak berkuasa tempatan. Okey, so di sini pelajar sekalian kita nak tengok satu konsep iaitu pentadbiran yang licin. Okey, bagaimana pentadbiran yang licin memastikan pentadbiran negara kita lebih tersusun, apa manfaatnya kepada rakyat. Apa pentingnya
pentadbiran yang sistematik, licin kepada pentadbiran negara, kepada ekonomi negara, kepada rakyat. Okey, apa kepentingan, okey, yang kita boleh tengok. Okey, dapat yang kita boleh bincangkan, ya. Baik. So pelajar sekalian, kalau ada sebarang soalan, ini channel ini cikgu punya grup Telegram dan nombor telefon cikgu. Nak berhubung dengan cikgu better dengan Telegram saja, bagi tahu nama dan sekolah mana, insya-Allah apa yang cikgu boleh bantu cikgu bantu. Okey. So alhamdulillah perkongsian yang baik pada malam ini, respon yang baik daripada pelajar. So cikgu ingatkan pelajar, jom kita ajak kawan-kawan yang lain. Jom kita ajak kawan-kawan yang lain untuk kita sambung kelas sejarah untuk tingkatan 5 pada Isnin, Rabu dan Khamis. Okey, malam esok hari Khamis, dan hari untuk tingkatan 4, ulang kaji tingkatan 4 pada hari Selasa dan Jumaat. So 5 hari seminggu kelas yang dibawakan secara percuma kepada pelajar. Okey, insya-Allah. Kalau habis bab 4 ini, cikgu akan buat pula, cikgu nak buat tajuk lain pula. Cikgu tak nak mengajar saja, cikgu nak buat tajuk tentang bagaimana nak menggunakan lagu sekolah dalam menjawab soalan SPM sebenar. Bagaimana nak gunakan lagu sekolah masing-masing. Ini sangat menarik untuk kita santai-santai kita menyanyi-menyanyi. Bagaimana nak gunakan lagu sekolah untuk menjawab soalan kebat. Okey, insya-Allah kita habis dulu 4.4. Okey, so itu saja perkongsian daripada cikgu. Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Semoga ianya bermanfaat. Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dimudahkan urusan. All the best. Terima kasih kepada rakan-rakan guru atas sokongan. So sama-sama kita terus belajar dan belajar, kita mantapkan sejarah. Ingat, lulus adalah kewajipan, okey, lulus adalah kewajipan, cemerlang adalah pilihan. Sekian salam, okey, salam hormat dan sayang daripada cikgu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok jam 9 malam. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.